Standard electrode potential adalah cell potential between standard hydrogen electrode She. Okay, She ni dia pakai hydrogen dan acid. And half cell system. Half cell system ni boleh jadi sel zinc, sel copper, sel silver. Perbezaan sel ini dengan She ni menghasilkan standard electrode potential. Condition dia tu adalah 1 molar 25 degree Celsius 1 atm sama. Yang ini sama macam termol lah. Apakah itu standard reduction potential? Standard reduction potential is a measure of ability of half cell to attract electron towards it. Maksudnya, apa-apa half cell, half cell zinc, apakah keupayaan dia untuk menarik elektron? Itu kita panggil reduction potential. Ada perkataan standard sama. Under standard condition sama lah macam ni. Sekarang awak kena fahamkan table 19.1 standard reduction potential table. Ada perkataan standard. Jadi, concentration dia 1 molar 1 atm 25 degree Celsius. Table ni akan diberi dalam exam. Awak tak perlu hafal. Namun begitu awak kena fahamkan macam mana nak gunakan table ini untuk buat half cell equation overall dan cell notation dalam electrochemistry. Bila kita tengok ni arrow yang sebelah kiri ni, arrow dia makin ke atas. Maksudnya increasing strength of oxidizing agent. Kalau oxidizing agent maksudnya redox proses dia adalah reduction. Bila reduction maksudnya red cathode tadi makin menaik ataupun makin positif, makin besar nilai dia. Elemen tu akan jadi beta oxidizing agent, iaitu prefer reduction. Jadi lebih besar nilai dia tu akan jadi cathode. Arrow sebelah kanan ni, arrow ni ke bawah, makin negatif, nilai dia lebih rendah, lebih kecil lah nilai dia tu. Strength of reducing agent lebih rendah, lebih kuat lah. Reducing agent ni maksudnya akan mengalami oxidation. Anode and ox red cat. Macam ada beberapa cara lah nak determine anode dan cathode. Ia bergantung kepada bentuk soalan. Kaedah yang pertama adalah menggunakan overall cell reaction. Oxidation number daripada positive 1 kepada positive 2. Ada kenaikan oxidation number kan? Copper anode. Ada peningkatan oxidation number. Membebaskan elektron. Manakala ferrum akan jadi cathode. Reduction maksudnya dia gain elektron. Kaedah yang kedua adalah lihat kepada standard reduction potential. Anode ni lebih negatif. Cathode nilai dia lebih positif. Tengok example ni, yang mana satu anode, yang mana satu cathode. Cathode Cu. Equation ni semua ni awak tak perlu hafal tau. Equation ni akan ada dalam table ini juga. Memang tak perlu hafal, kena tahu guna sahaja. So kalau cathode, daripada table tu awak copy sahaja equation tu. Tapi kalau anode, awak reverse equation daripada table. Table ni semua dalam keadaan reduction semuanya. Mana-mana equation yang akan jadi anode, awak kena reverse equation sini. Tapi nilai ni jangan reverse. 2 plus 2 elektron. So dapat lagi ni. Soalan nak arrange the metal in order of increasing strength as reducing agent. Reducing agent maksudnya dia akan mengalami oxidation. Bila oxidation maksudnya anode lah. More negatif lah. Yang mana satu yang paling negatif sekali? E paling negatif. Ini nombor 5. C 2 1. Oxidation E akan jadi E2 plus 2 elektron. Jadi nak letak dalam susunan ni, kita nak letak E ke nak letak E2 plus? E lah, sebab ini yang akan mengalami oxidation. E2 plus ni sudah mengalami oxidation. Jangan letak yang E2 plus sebab dia sudah mengalami oxidation. Tak boleh jadi reducing agent lah. Jadi kita kena letak yang metal yang tak ada charge punya. Kena letak C, jangan letak C2 plus sebab C2 plus tu dah mengalami oxidation. Paling lemah sekali F. Example 2.
Nombor 2 ni dia nak oxidizing agent. Akan mengalami reduction. Cathode lah. More positive. Okay. So, awak boleh tengok equation yang mana satu yang akan lebih paling positif dan yang akan jadi strongest oxidizing agent. Okey, yang paling kuat sekali apa? Paling positif lah. Yang fluorine lah kan yang paling positif kan? Cl iodine. Kalau awak jawab macam ni masih salah. Okey, reduction kan? Cl2 gas plus 2 elektron dapat 2 Cl minus. Okey, kita nak pilih Cl2 ke kita nak pilih chloride? Okey, kalau kita pilih Cl minus, okey, maksudnya ini kosong, ini negatif 1. Dia punya oxidation number. Cl minus tu dah mengalami reduction. Ni memang reduction ni. Berkurang. Kita kena pilih Cl2 sebab Cl2 tu belum mengalami reduction. Jadi dia akan jadi oxidizing agent. Okey, kita kena pilih yang bahagian ini. Yang bahagian reactant kalau nak dapatkan oxidizing agent. Kena pilih bahagian reactant. Jadi kita kena letak F2. Jangan letak F minus. Cl2, Br2, I2. Example 3. Nilai SRP standard reduction dia dah bagi. Anode mana satu, cathode yang mana satu. N ni adalah negatif 0.14 dengan zinc negatif 0.76. Okey, kita pun tengok table zinc kat sini. Okey, Sn atas kan? Jadi Sn akan jadi cathode. Salin je equation ni. Mana anode? Yang ni akan jadi anode. Atas ni akan jadi cathode. Jadi bila nak tulis equation ni, anode ni kena reverse. Cathode tu tak perlu reverse, jadi salin saja daripada table of standard reduction potential tu. Kemudian soalan nak overall, kena cancel out yang ini. Gabung je lah. Zinc 2 plus equals plus dengan okay, standard cell potential. Kataan cell potential tu merujuk kepada perbezaan electrical potential anode dan cathode. Sama juga dengan kat bawah ni cell potential, beza electrical potential anode dan cathode. Jadi yang membezakan nombor 1 dengan nombor 2 ni adalah nombor 1 ada perkataan standard. Jadi sebab tu standard condition 1 molar 25 degree Celsius 180 m. Kalau yang kat bawah ni tak ada standard, at non-standard condition. Tu saja beza dia. Kalau standard cell potential, nama lain dia tu standard cell voltage. Dia ada perkataan standard lah. Kalau yang kat bawah ni tak ada perkataan standard pun sama je cell voltage. Ni pun cell voltage. Electromotive force, cell potential. Beza dari segi perkataan standard dengan non-standard tu sahaja. Condition tu sahaja. Okay? Ini formula untuk keadaan standard. E0 cell, E0 cathode tolak E0 anode. Okey, kalau non-standard condition, kita kena guna Nernst equation yang ini. Tapi sebenarnya, E0 cell ni daripada ini juga. Example 1 ni. Okey, yang mana satu anode cathode? Anode adalah chlorine kan? Equation ni kena reverse. Cathode kita salin saja. Kita buat overall, cancel. Cell notation. Okey, untuk buat cell notation, ini pun perkara baru juga. Awak kena guna formula ABC. ABC tu apa? A adalah anode, B bridge, C cathode. Anode Cl minus equals 1 molar. Ini nak buat cell notation ya. Okey, lepas tu bila awak tengok equals, yang ini fasa dia gas. Kan? Jadi fasa dia tak sama, kita pun buat slash. Bila phase tak sama, kena buat slash. Okey, Cl2, ini fasa dia, phase dia gas. Okey, ini anode lah. Kemudian B bridge, double slash. Okey, lepas tu C cathode. Cathode adalah medan halide, fluorine gas, fluoride. Okey, jadi start dengan fluorine gas. Dia kena start dengan reactant. Nampak tak? Chloride ni start dengan reactant product. Bridge, reactant product. Untuk cathode lah.
So, reaktan dia adalah fluorine gas / fluoride aqueous 1 molar. So, ini adalah cell notation. Jangan tertukar. Bila tertukar, salah. Kena letak reaktan produk, bridge reaktan produk. Soalan minta calculate the standard cell potential. Jadi, nak kira cell potential, E0 cell sama dengan E0 cathode tolak E0 anode. Okey, cathode adalah nilai dia apa? 2.87 tolak dengan anode 1.36. Positif 1.51 volt unit dia. Dia nak half cell. Half cell reaction tu maksudnya reaction equation pada anode, pada cathode overall. B tu dia nak soalan nak cell notation. C soalan nak E0 cell. Okey, nilai SRP standard reduction potential dah diberi kat bahagian bawah sekali. Not adalah aluminium. Jadi Meda letak aluminium kat sini. Cathode adalah zinc. Lepas tu refer standard reduction potential table untuk dapatkan equation. Daripada standard reduction potential tu, aluminium tu awak kena reverse dan awak akan dapat aluminium 3+. Kat sini, sebelah sini. Manakala untuk zinc tu tak perlu reverse, ambil sahaja equation daripada table. Untuk buat overall, kita kena samakan bilangan elektron. Aluminium kena darab 2, dapat 2, 3 elektron tu akan jadi 6. Bila dah sama bilangan elektron, kita balance, tolaklah. Kemudian kita gabungkan macam biasa. Cell notation start dengan anode, aluminium, solid. Reactant, produk. Okey, lepas tu kita buat aluminium, solid. Okey, reactant, kemudian produk dia aluminium 3+, aqueous 1 molar. Kemudian double slash, bridge. Okey, lepas tu kita buat yang cathode pula. Zinc dia, reactant, zinc 2+, aqueous 1 molar. Kemudian produk dia tu zinc solid / zinc solid. Dan produk / double slash reactant produk. Negatif 0.76, negatif 1.66, 0.9 volt. Apabila nilai E0 cell tu positif, spontaneous. Negatif, non-spontaneous. Spontaneous tu adalah galvanic cell. Sebab apa spontaneous? Sebab galvanic cell ni akan hasilkan elektrik. Kalau E0 cell tu negatif, merujuk kepada sel jenis electrolytic cell, non-spontaneous. Kenapa electrolytic cell non-spontaneous? Sebab electrolytic cell dia memerlukan elektrik untuk melakukan chemical reaction. Kita pergi kepada calculation. Kita tengok copper ni, copper 2+, jadi copper plus. Maksudnya positif 2 kepada positif 1. Reduction, jadi ini adalah cathode. Cathode tu adalah copper, jadi positif 0.15. Tolak, yang ini akan jadi anode lah. Ferrum ni akan jadi anode. Dia tak boleh dua-dua cathode. Dia mesti satu cathode, satu anode. 6.2 volt. Jadi bila 0.62 volt, non-spontaneous. Okay, bila non-spontaneous, electrolytic cell. Nilai positif 3 jadi kosong. Okay, negatif 2.87. Okay, dapat berapa? Okay, dapat positif 1.21 volt. Okay, bila positif, spontaneous. Galvanic cell. 2+ kepada Fe3+, anode. Maksudnya yang mana satu? Positif 2, positif 3. Yang inilah. Nampak ni? Positif 3, positif 2. Yang ini solid ni. Negatif 0.44 ni adalah cathode. Kira berapa?
positif 1.21. Non-spontaneous. Okey, bila non-spontaneous, electrolytic cell. Standard hydrogen electrode She adalah standard reference cell. Half cell yang digunakan sebagai ukuran dalam keadaan standard, iaitu mesti kena 1 atm, 25 degree Celsius dan 1 molar. Nilai SRP untuk She adalah kosong, sebab itu dia digunakan sebagai rujukan kepada half cell yang lain. Cara binaan She adalah menggunakan tube kaca, glass tube dan mengandungi hidrogen gas. Larutan berasid sama ada HCl ataupun H2SO4. She ni berada dalam keadaan standard. So, kepekatan asid tu mesti 1 molar dan 25 degree Celsius. Elektrod yang digunakan dalam She adalah platinum electrode, iaitu sejenis inert electrode. Selain daripada platinum, graphite juga adalah inert electrode, tetapi graphite electrode tidak digunakan dalam She. Fungsi platinum electrode adalah untuk menyediakan permukaan tindak balas redox anode ataupun cathode. Selain daripada itu, platinum electrode bertindak sebagai konduktor elektrik untuk mengalirkan elektron. Ini adalah gambar raja untuk She. Awak mesti kena mampu untuk melukis She. Ada dua keadaan hidrogen gas yang awak kena tahu, sama ada hidrogen gas dimasukkan ke dalam glass tube ataupun hidrogen gas dihasilkan keluar daripada glass tube. Ada dua pemerhatian pada She, sama ada She akan jadi anode ataupun cathode. Jika She bertindak sebagai anode, hidrogen gas akan menghasilkan asid. Manakala kalau She sebagai cathode, asid akan menghasilkan hidrogen gas. Jika She bersifat sebagai anode, di mana hidrogen gas akan menghasilkan asid, anak panah dia kena ke arah glass tube. Maksudnya hidrogen gas masuk ke dalam glass tube lah. Jadi anak panah mesti ke dalam glass tube macam ini. Kalau She adalah cathode, di mana asid akan menghasilkan hidrogen gas, anak panah mesti keluar. Kita pergi kepada contoh She dengan copper electrode. Apabila She berada di sebelah kiri, She adalah anode. Kita boleh tengok electron flow tu daripada She kepada copper. Jadi memang anode lah. Kalau daripada cell notation She berada di sebelah kiri, memang kedudukan dia adalah anode. Cara nak tulis equation anode, hidrogen menghasilkan asid. Jadi kita pun tulislah hidrogen gas menghasilkan asid H+. Dan bila kita balance dua hidrogen, kita letak 2 mol hidrogen plus dengan, okey, kita letak aqueous kat sini, 2 elektron, di mana ada charge positif akan ada elektron. Per aqueous kepada copper solid. Okey, bila dah balance, kita cancel dan kita combine saja untuk dapatkan overall cell equation. Seterusnya kita kena kira nilai standard cell potential untuk copper. Ini voltmeter reading adalah 0.34. 0.34 adalah nilai E0 cell. Yang kena cari adalah nilai SRP untuk copper. Nilai She adalah 0. Okay, ini jawapan untuk nilai SRP copper. Observation dia adalah blue color of copper 2+ solution fades. Itu bermaksud copper 2+ tukar jadi copper solid. Sebab tu warna biru makin berkurangan. Warna biru ni disebabkan oleh kehadiran Cu2+. Lebih banyak Cu2+, warna biru dia akan bertambah terang. Oleh kerana copper mengalami reduction, jadi kesemua copper 2+ akan bertukar jadi copper solid. Sebab tu warna biru semakin berkurangan dan berat elektrod copper makin bertambah, sebab copper solid tu akan melekat pada elektrod copper. Copper electrode adalah sejenis active electrode. Sebab tu ada pertambahan berat. Pertambahan berat hanya berlaku pada bahagian cathode sahaja. Bila kita tengok bahagian anode, iaitu bahagian She, hidrogen gas ni anak panah dia adalah ke dalam. Sebab hidrogen gas ini digunakan untuk hasilkan H+. Hidrogen gas adalah reactant.
H plus adalah produk. Sebab tu arrow dia ke dalam. Kita tengok situasi yang kedua di mana She adalah pada bahagian cathode. Sebab elektron flow adalah daripada zinc kepada She. Selain daripada diagram, kita boleh tengok daripada cell notation. Apabila She bertindak sebagai cathode, iaitu reduction, reaktan dia adalah H plus acid positif 1 kepada hidrogen gas kosong. Jadi daripada positif 1 kepada kosong. Reduction lah. Okay. Kita combine macam biasa dan dapat overall cell equation. She kosong tolak dengan nilai zinc plus / zinc. So nilai E0 cell ni dah diberi dalam soalan iaitu 0.76 volt. Jadi bila tolak kosong, nilai cell potential untuk zinc adalah bersamaan dengan voltmeter reading. Observation pula adalah berat elektrod zinc akan berkurangan kerana zinc merupakan anode. Okay, apabila anode tu menggunakan elektrod yang aktif, berat elektrod anode akan berkurangan, manakala berat elektrod cathode akan bertambah dengan syarat kedua-dua elektrod tu mesti aktif elektrod. Okay, cuba jawab soalan yang ini. She adalah anode. Okay, diagram dia akan jadi begini. Kerana cathode adalah bromine gas, jadi elektrod yang digunakan platinum, sama macam She, platinum. Apabila melibatkan gas, kita kena guna elektrod platinum. Labelkan salt bridge dan juga larutan untuk salt bridge. Kemudian labelkan pergerakan ion dalam salt bridge. K plus akan pergi ke arah cathode kerana pada bahagian cathode bromide banyak dihasilkan. Jadi untuk neutralize kita kena K plus akan pergi ke arah cathode. Manakala Cl minus akan pergi ke arah anode kerana H plus akan sentiasa dihasilkan. Pergerakan elektron adalah daripada She kepada cathode bromine. Pastikan nak pandang dalam voltmeter begini. Label bromide aqueous, H plus aqueous pada She. Kemudian kita kena labelkan pergerakan gas. Oleh kerana hydrogen gas adalah reaktan, jadi arrow dia adalah ke dalam. Manakala untuk bromine gas, Br2 juga adalah reaktan, jadi arrow dia mesti ke dalam juga. Nilai cell potential positif 1.07 diberi dalam soalan. Okay, jadi nilai cell potential bromine-bromide adalah bersamaan dengan nilai overall cell potential. Daripada calculation ini kita boleh lihat nilai standard cell potential adalah bersamaan dengan standard cell potential untuk bromine kerana She bernilai kosong. Sebab itu She digunakan sebagai reference, iaitu untuk menentukan nilai cell potential pasangannya.